Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Yusuf. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, hari ini saya akan menceritakan tentang penggunaan drone di Malaysia. Baiklah, yang pertama ialah penggunaan drone oleh anggota Tentera Laut Diraja Malaysia untuk memantau perairan negara Malaysia daripada dicerobok oleh pendatang asing tanpa izin. Contohnya, Ops Banter. Dan seterusnya adalah penggunaan drone oleh para petani kita untuk memudahkan kerja-kerja pertanian seperti membaja, memantau hasil tanaman. Contohnya kita dapat lihat penggunaan dalam sektor contohnya kita dapat lihat penggunaan dalam tanaman padi. Seterusnya, drone ini juga digunakan untuk melihat tanah ataupun memantau kawasan perhutanan oleh Jabatan Pendidikan Negara. Dan paling famous sekali, paling popular sekali adalah penggunaan drone ini digunakan dalam sektor fotografi ataupun kita dapat terma dia aerial fotografi aerial. Penggunaan drone juga membawa beberapa kelebihan dari segi keselamatan, antaranya aktiviti pemantauan yang dilakukan oleh PDRM yang menggunakan drone sejak dari 2015 lagi. Pemantauan drone dijalankan melalui tangkapan video langsung atau live video yang dipaparkan secara terus dari bilik kawalan supaya anggota keselamatan dapat memantau kawasan-kawasan yang cenderung jenayah dan terus mengambil tindakan yang perlu apabila sesuatu insiden berlaku. Selain itu, kelebihan drone dalam menguruskan bencana, Angkatan Pertahanan Awam telah mengangkat drone sebagai salah satu alat untuk melancarkan lagi operasi mereka. Baru-baru ini, drone telah diguna pakai untuk memantau kebakaran tanah gambut di Miri Sarawak. Jadi pihak bomba dan penyelamat menggunakan drone untuk memerhatikan kawasan-kawasan yang cenderung untuk terbakar agar tindakan segera dapat diambil sekiranya berlaku kebakaran. Seterusnya, kelebihan penggunaan drone kepada pemeliharaan alam dan juga perhutanan. Pejabat perhutanan di negeri seperti Pahang dan Sarawak yang terkenal dengan kekayaan alam flora dan fauna telah menggunakan pakai drone untuk mengawal kawasan-kawasan di bawah tanggungjawab mereka dengan memantau sebarang aktiviti-aktiviti yang mencurigakan seperti penerokaan dan juga pembalakan haram di hutan. Jadi jelaslah penggunaan drone ini membawa banyak kelebihan dari segi keselamatan. Di samping terdapat banyaknya kelebihan drone seperti yang telah diterangkan oleh rakan saya Alia sebentar tadi, penggunaan drone juga telah mendatangkan beberapa keburukan, terutamanya dari segi keselamatan. Pertama sekali, ianya boleh melanggar privasi orang ramai melalui pencerobohan ruang udara dengan mengancam keselamatan awam, membahayakan operasi penerbangan dan keselamatan penumpang, terutamanya apabila menerbangkan drone di kawasan lapangan terbang. Hal ini sehingga menyebabkan Jabatan Penerbangan Awam Malaysia telah mengeluarkan amaran melarang tindakan menerbangkan drone di kawasan lapangan terbang kerana ianya merupakan kesalahan mengikut Akta Penerbangan Awam 1969. Yang kedua, ianya boleh mengancam keselamatan negara melalui penggunaan untuk tujuan dan niat menyerang, membunuh atau tujuan perang. Dan akhir sekali, penggunaan drone juga boleh menjurus kepada berlakunya situasi pencerobohan terhadap hak privasi apabila pengguna atau operator drone itu sendiri bertindak untuk merakam video atau gambar seseorang individu tersebut tanpa kebenaran. Berdasarkan penerangan yang telah rakan-rakan saya nyatakan sebentar tadi, antara contoh penyalahgunaan drone adalah seperti menggunakan drone bagi melakukan aktiviti sindiket penyeludupan barang terlarang iaitu dadah, seperti yang telah berlaku di selatan tanah air kita. Menurut kenyataan pasukan polis Singapura dan Biro Narkotik Pusat, polis telah mengesan aktiviti luar biasa di mana sebuah drone sedang membawa sebuah beg berlega di udara. Polis telah mengesahkan bahawa suspek telah menggunakan drone untuk menyeludup masuk dadah ke Singapura dari Malaysia. Selain itu, contoh penyalahgunaan drone adalah seperti yang berlaku di KLIA di mana seorang individu tidak bertanggungjawab telah menerbangkan drone di sekitar KLIA. Hal ini tidak boleh diterima kerana jika berlaku pelanggaran dengan mana-mana pesawat yang sedang berlepas ataupun mendarat, ianya boleh menyebabkan kemusnahan kepada pesawat tersebut. Seterusnya, contoh penyalahgunaan drone adalah seperti menerbangkan drone di kawasan-kawasan yang tidak sesuai dan memerlukan privasi seperti yang
kes-kes yang berlaku melibatkan pusat penamaan calon, mahkamah dan juga pangkalan tentera. Akhir sekali, saya akan menerangkan beberapa langkah dan cadangan untuk mengurangkan penyalahgunaan drone. Yang pertama ialah dengan memperkenalkan sistem pengesanan drone dan juga penggera apabila ada drone luar yang tidak dikenali menghampiri kawasan ataupun premis tertentu. Sistem ini juga berkebolehan untuk mengesan kehadiran drone dengan lebih awal dari radius yang ingin ditetapkan oleh premis itu sendiri. Yang kedua ialah dengan melancarkan teknologi counter drone jika fasiliti tersebut mempunyai drone hak milik sendiri. Teknik ini boleh diajarkan kepada pekerja di fasiliti untuk memintas drone-drone yang tidak dikenali dan juga dianggap mengancam keselamatan syarikat tersebut. Teknologi ini telah dibangunkan oleh tentera Amerika Syarikat dan giat dipraktikkan di peringkat antarabangsa. Yang ketiga ialah dengan menggunakan teknik spoofing atau penggodaman yang melibatkan manipulasi sistem GPS drone dan mengambil alih terus kawalan drone tersebut. Ini kerana drone-drone kebiasaannya dilengkapi dengan built-in geofencing software untuk membolehkan ianya terbang mengikut arahan dari peranti kawalan.